Shalom semua dan selamat kembali lagi. Macam mana sesi pertama guys? Adakah anda mempelajari sesuatu yang baru? Kalau ya, puji Tuhan, semoga ilmu yang kamu dapat itu kekal selamanya. Betul tuh. Baiklah, tanpa membuang masa, Avril, siapa kita punya pembicara pada sesi kedua ini? Pembicara kita untuk sesi kedua ialah Johannes. Wah, tidak sabar saya ingin belajar dari pembicara kita ini. Ya, dan jangan lupa guys untuk login ke dalam akaun Akademi Community Digital yang tertera di skrin ini. Semua nota rujukan ada di dalam situ. Baiklah, jom guys, kita mulakan sesi kedua. Jumpa balik nanti. Bye! Objektif sesi-sesi ini adalah untuk memahami sifat-sifat Allah dan doktrin Trinity dan mencari jawapan kepada soalan-soalan biasa yang berkaitan dengan Kristus dan Allah. Oleh itu, dalam sesi-sesi ini kita akan belajar pada sesi 2 huraian tentang Allah Bapa dan huraian tentang Anak Allah. Pada sesi 3 kita akan belajar tentang huraian Roh Kudus dan suatu penjelasan tentang doktrin Tritunggal, serta pada sesi 4 kita akan belajar tentang bukti penyaliban dan kebangkitan Yesus, kesaksian perubahan kehidupan dan komuniti, dan pada sesi 5 kita akan belajar tentang jawapan kepada hujah menentang Yesus sebagai Allah, berhati-hati terhadap Injil yang berlainan atau Yesus yang berlainan, dan bagaimana memberi penjelasan dan kesimpulan. Baiklah semua, sediakan nota-nota serta hati untuk mula pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang Allah Bapa. Pertama sekali, kita semua mesti percaya bahawa Allah itu wujud. Kenapa kita harus percaya? Sedangkan kita tidak dapat melihat Dia. Mari kita melihat dalam Ibrani bab 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman, mustahil didapati keredaannya. Sesiapa yang datang kepada Allah mestilah beriman bahawa Allah wujud dan Dia memberikan ganjaran kepada mereka yang berusaha untuk mencarinya. Selain itu pula, Allah adalah suci dan sempurna. Dia tidak berdosa. Dalam Alkitab mengatakan bahawa dalam Yesaya bab 6 ayat ketiga, mereka saling berseru, katanya, suci, suci, sucilah Tuhan, alam semesta. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Seterusnya ialah Allah adalah adil. Dia memastikan kebenaran dan keadilan ditegakkan. Seperti Alkitab menyatakan bahawa dalam Keluaran bab 34 ayat ke-7, Allah mengukuhkan kasih abadi bagi beribu-ribu orang, mengampunkan kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah daripada hukuman. Selain daripada adil, satu lagi yang sangat penting pasal Allah adalah Allah itu kasih. Seperti Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 16, kita tahu dan yakin sepenuh hati bahawa Allah mengasihi kita. Allah itu kasih. Sesiapa yang sentiasa mengasihi sesama manusia tetap ada di dalam Allah dan Allah tetap di dalam Dia. So guys, bila Alkitab kata Allah itu kasih, itu bukan sekadar Allah ada kasih, tapi kasih itu sendiri adalah identiti dan sifat Allah. Dia memang sumber kasih yang paling tulen. Dan akhir sekali adalah Allah itu baik. Amin. Sifat Allah pada dasarnya adalah penyayang dan baik.
Dia sangat mengambil berat terhadap ciptaannya dan bertindak atas dasar kasih sayang dan kebaikan, seperti yang telah dinyatakan dalam Mazmur 34 ayat 8. Baiklah, Allah telah menyatakan dirinya dengan jelas melalui wahyu firman-Nya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh itu, terdapat beberapa ciri-ciri Allah yang kita semua perlu tahu. Yang pertama adalah Allah wujud dengan sendirinya dan merupakan pencipta yang berdaulat bagi segala sesuatu, kelihatan dan tidak kelihatan, dan pemelihara segala sesuatu. Yang kedua adalah Dia tidak terhingga dan sentiasa kekal. Allah tiada had dan wujud di luar masa dan ruang. Dia kekal, tidak mempunyai permulaan dan ataupun penghujung. Yang ketiga, Allah tidak boleh berubah. Ini bermaksud sifat dan watak Allah tidak berubah. Dia bukan macam manusia yang mood-mood, boleh tukar ikut keadaan. Kita hari ini happy, esok tiba-tiba down. Kejap lagi stres. Pasal sekolah lah, pasal pekerjaan lah. Tetapi Allah tidak macam tu. Dia kekal dan oleh kerana Dia tidak berubah, Dia boleh dipercayai. Yang keempat adalah Maha Kuasa. Allah adalah kuasa penuh atas segala sesuatu. Tidak ada pun yang mustahil baginya, asalkan selaras dengan sifatnya. Maksudnya di sini adalah Allah tidak akan buat benda yang bertentangan dengan siapa Dia. Contohnya, Dia tidak akan berdosa sebab Dia adalah suci. Kalau macam kita fikir, kuasa manusia ada limit kan? Bateri phone pun boleh habis. Lagi-lagi yang pakai iPhone. Power kita pun akan cepat penat. Tetapi kuasa Allah tak akan habis. Unlimited. Yang kelima, Maha Tahu. Allah tahu segala-galanya. Dia tahu masa lalu, Dia tahu masa sekarang, dan Dia tahu masa depan. Dia tahu apa yang kita fikirkan dalam hati. Bahkan sebelum kita ucapkan, kadang kita sendiri tidak faham perasaan pribadi kita. Tapi Allah tahu lebih daripada kita tahu tentang diri kita. That's how perfect His knowledge is. Akhir sekali, Maha Hadir. Allah hadir di mana-mana, di sini, di sana, ataupun di tempat anda sekarang, pada setiap masa. Tiada tempat di mana Dia tiada. Kadang kita rasa kita berseorangan, especially bila tengah struggle. Tapi sebenarnya, Allah ada dekat situ juga. Dia nampak kita, Dia dengar kita. Allah peduli tentang pribadi kita. Dan semua ciri-ciri yang kita belajar tadi biasanya dikaitkan dengan siapa? Dengan Allah Bapa. Lebih lagi, Allah telah menyatakan dirinya sebagai Allah Bapa kita. Dalam kasih-Nya kepada kita, Dia menjadikan kita anak-anak-Nya. Oleh itu, kita memanggil Dia Allah Bapa di syurga. Itu sungguh penting untuk memahami kebenaran bahawa Allah adalah Bapa kita, Bapa anda, Bapa kita semua. Kerana Allah ingin mempunyai hubungan yang penuh kasih sayang dan pribadi dengan kita semua. Sedangkan terdapat ajaran lain yang tidak benar bahawa Allah bukan Bapa kita dan Allah itu jauh dan tidak didekati. Okey semua, kita ambil masa untuk berehat sebentar dan pada masa yang sama, mari kita semua buat kuis sedikit, okeykah? Mari kita lihat soalan tinjauan dan aplikasi yang berikut. Soalan pertama, apakah sifat-sifat Allah Bapa? Soalan kedua, adakah kita anak-anak Allah? Mengapa? Soalan ketiga, apa erti perkataan Tuhan dengan huruf besar dalam Perjanjian Lama?
Soalan keempat, siapa boleh mengampuni dosa kita? Bolehkah Yesus mengampuni dosa? Kalau boleh, mengapa dia boleh? Baiklah, selamat kembali. Jom semua kita sambung sesi kita. Sekarang kita akan belajar tentang anak Allah. Siapa itu anak Allah? Allah janji mahu selamatkan manusia daripada dosa sejak lama lagi. Dan akhirnya janji itu jadi nyata apabila Yesus datang ke dunia. Malah, Yesus bukan lahir macam orang biasa. Dia lahir melalui seorang dara bernama Maria. Dan yang buat Maria mengandung itu bukan manusia, tetapi Roh Kudus. So, kelahiran Yesus itu memang ajaib dan luar biasa. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Seorang dara bernama Maria mengandungkan Mesias melalui Roh Kudus. Kelahiran dari seorang dara sangat penting untuk mengelakkan penghantaran sifat dosa yang membenarkan Allah menjadi manusia yang sempurna. Dalam sesi 1, kita telah belajar bahawa manusia mewarisi sifat dosa daripada Adam. Kerana anak Allah tidak datang dari benih Adam. Sebab dia, iaitu anak Allah, datang melalui Roh Kudus. Dia tidak mewarisi sifat dosa. Membenarnya menjadi seorang manusia yang sempurna. Dan namanya adalah Yesus. Dalam Matius bab 1 ayat 21, namakanlah anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Nama Yesus berasal daripada nama Ibrani iaitu Yeshua, yang bermaksud Yahweh ialah penyelamat atau Yahweh menyelamatkan. Yahweh adalah anak Allah dalam perjanjian lama. Jadi, nama Yesus bererti Allah menyelamatkan. Dalam Mazmur 130 ayat 3, jika engkau, Tuhan, iaitu Allah, mengingati dosa, ya Tuhan, siapa yang dapat bertahan? Tetapi ada pengampunan denganmu, dan dia akan menebus Israel daripada segala dosanya. Dari Mazmur ini, hanya Allah boleh mengampuni dosa. Kalau tidak, tiada siapa yang dapat bertahan, bukan? Dan Allah sendiri akan menebus kita dari dosa-dosa kita. Perhatikan bahawa perkataan Tuhan dengan huruf besar dalam perjanjian lama adalah Yahweh, iaitu Allah. Yesus adalah Allah. Itulah sebabnya dia dapat menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita mengikut maksud namanya. Ada yang memberi nama Yesus nama lain yang tidak mempunyai makna dalam nama itu. Itu tidak sama dengan Yesus dalam Alkitab. Nabi Isa dalam Islam tidak sama dengan Yesus dalam Alkitab. Dalam Lukas bab 3 ayat 3, lalu Yohanes pergi ke seluruh daerah sungai Yordan seperti yang tersurat dalam kitab Nabi Yesaya. Suara seorang yang berseru di gurun, sediakanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuknya. Setiap lembah akan ditambak dan setiap gunung serta bukit akan diratakan. Yohanes Pembaptis berseru di sini. Dia mengumumkan kedatangan siapa? Sudah tentu Yesus, kan? Yesaya 40 ayat 3 mengatakan ada suara yang berseru, sediakanlah jalan untuk Tuhan di gurun, luruskanlah jalan raya bagi Allah kita di belantara. Setiap lembah harus ditinggikan, setiap gunung dan bukit harus direndahkan. Dalam Yesaya bab 40 ayat 3, utusan itu mengumumkan kedatangan siapa? Sediakan jalan untuk Tuhan. Tuhan dalam huruf besar
di Perjanjian Lama adalah Yahweh ataupun Allah. Jadi utusan itu mengumumkan kedatangan Yahweh atau Allah. Lukas bab 3 ayat 3 hingga 5 dikaitkan dengan Yesaya bab 40 ayat 3. Merujuk kepada Yesaya, Yesus adalah Allah yang datang. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes bab 1 ayat 1, pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Yohanes bab 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Yesus adalah firman Allah. Jadi, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ini dipanggil inkarnasi. Filipi bab 2 ayat 6, Dia yang sekalipun dalam bentuk Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi Dia telah mengedepikan martabat dirinya, mengambil bentuk seorang hamba dan datang dengan rupa manusia. Mengedepikan martabat dirinya bererti mengedepikan kedudukannya sebagai Allah, tetapi Dia masih Allah. Yesus adalah Mesias dan Mesias adalah anak Allah. Di dalam Perjanjian Lama ada nubuat-nubuat mengenai kedatangan seorang Mesias, dan Mesias itu adalah Allah. Sebagai contoh, dalam Yesaya bab 9 ayat 6, sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putera telah dikurniakan bagi kita, di atas bahunya tampuk pemerintahan dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Di sini boleh dilihat bahawa satu dari nama Mesias adalah Allah Perkasa. Yesus mengaku dirinya adalah Mesias, iaitu Kristus dan anak Allah. Markus bab 14 ayat 61, iman besar itu bertanya lagi kepadanya, adakah kamu Kristus, anak Allah yang termulia? Yesus menjawab, ya, akulah Dia. Kristus adalah Mesias dalam bahasa Yunani. Mesias adalah anak Allah. Yohanes bab 1 ayat 49, Nathanael berseru, Rabai, engkau anak Allah, engkau Raja bangsa Israel. Anak Allah adalah Raja Israel. Semua orang Yahudi tahu bahawa Raja Israel adalah anak Allah. Jadi anak Allah, iaitu Raja Israel, iaitu Mesias. Okey guys, saya harap kita semua sudah faham tentang konteks anak Allah. Baiklah guys. Alright, Yesus menjadi manusia sepenuhnya, tetapi Dia juga Allah sepenuhnya. Berikut menunjukkan keilahian Kristus, pencipta. Dia wujud sendiri dan adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Kolose bab 1 ayat 16, kerana melalui Dia segala sesuatu diciptakan, yang wujud di bumi dan di syurga, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik yang bertahta maupun yang berkuasa, baik pemerintah maupun kerajaan. Segala-galanya telah dicipta melaluinya dan untuknya. Dia terdahulu daripada segalanya, dan setiap yang wujud ada dalamnya. Selain itu, Yesus adalah kekal ataupun abadi. Dalam Ibrani bab 1 ayat 8 mengatakan, tetapi tentang anak itu Dia berfirman, tahtamu ya Allah kekal selama-lamanya. Ini bermaksud Yesus bukan macam manusia biasa yang ada mula dan ada tamat. Dia wujud sendiri dari dulu, wujud sekarang dan sampai selama-lamanya. Seterusnya, Dia tidak boleh diubah. Dalam Ibrani bab 12 ayat 8, Yesus Kristus
tetap sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Bayangkan macam ni lah. Dunia ini cepat sangat berubah, kan? Setuju tak? Trend TikTok lah, lagu viral lah, fashion, semua dalam sekelip mata berubah. Tetapi Yesus lain. Dia tetap sama, kasih dia tak pernah berubah. Tambahan lagi, dia maha kuasa. Dalam Matius bab 28 ayat 18, segala kekuatan telah diserahkan kepadaku. Ini bermaksud Yesus mempunyai semua power. Tidak ada apapun yang terlalu besar atau terlalu mustahil bagi dia. Selain dari itu, dia maha tahu. Kolose bab 2 ayat 3 mengatakan dalamnya tersembunyi seluruh harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Ini bermaksud bahawa semua segala wisdom dan knowledge yang kita cari semua ada dalam Yesus. Dia tahu apa yang terbaik untuk hidup kita, lebih daripada apa yang kita boleh Google atau cari di mana-mana sumber internet. So, trust in Him. Akhir sekali, Yesus maha hadir. Dalam Matius bab 28 ayat 20, Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. So, walaupun kita rasa kita keseorangan dalam dunia ini, kita rasa left out atau tengah hidup dalam keadaan yang susah, ingat, Yesus tetap ada dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Baiklah, saudara-saudari sekalian, Yesus menerima penyembahan antaranya ialah dalam Matius bab 14 ayat 33. Selepas itu, para murid Yesus yang di dalam perahu menyembahnya sambil berkata, "Sesungguhnya engkaulah anak Allah." Dalam Matius bab 28 ayat 9, dalam perjalanan tiba-tiba Yesus menemui mereka sambil berkata, "Salam sejahtera." Lalu mereka pun mendekati Yesus dan memegang kakinya serta menyembahnya. Dan dalam Yohanes bab 9 ayat ke-38, orang itu berkata, "Ya Tuhan, aku percaya." Dia pun sujud kepada Yesus. Perhatikan bahawa malaikat tidak akan menerima penyembahan seperti dinyatakan dalam Wahyu bab 22 ayat 8 hingga 9. Tetapi Yesus adalah Allah dan harus disembah. Yesus juga dirujuk sebagai Allah. Sebagai contoh, dalam Roma bab 9 ayat 5, Kristus lahir sebagai manusia. Dialah yang terutama dari segala sesuatu. Allah yang terpuji selama-lamanya. Amin. Yohanes bab 20 ayat 28, Thomas pun berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dalam Ibrani bab 1 ayat 8, tetapi tentang anak itu dia berfirman, "Tahtamu ya Allah kekal selama-lamanya." Yesus bukan sekadar seorang guru atau nabi. Dia menunjukkan sifat-sifat ilahi, tanda bahawa dia lebih daripada manusia biasa. Yang pertama, dia mengampuni dosa. Yang kedua, dia mengusir setan. Yang ketiga, dia menyembuhkan orang sakit. Yang keempat, dia membangkitkan orang mati. Yang kelima, dia melakukan mukjizat. Dan yang keenam, dia tidak berdosa. Tambahan pula, Yesus menggenapi sejumlah besar nubuatan perjanjian lama. Para sarjana menganggarkan bahawa Yesus menggenapi mana-mana dari 300 hingga 570 nubuatan. Nubuatan-nubuatan ini meliputi berbagai aspek kehidupannya, termasuklah kelahiran, pelayanan, kematian dan kebangkitannya. Baiklah guys,
Kamu tahukah kenyataan Yesus yang menunjukkan bahawa Dia adalah Allah? Yesus lebih daripada seorang nabi, seorang guru yang baik atau seorang yang saleh. Walaupun Yesus tidak berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku." Ini tidak bermakna Ia tidak benar. Dia membuat banyak kenyataan lain yang menunjukkan bahawa Dia adalah Allah. Yesus mendakwa sebagai aku. Dalam Keluaran bab 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Akulah aku." Firman-Nya lagi, "Kamu harus berkata begini kepada orang Israel, Akulah aku yang mengutus aku kepadamu." Dan dalam Yohanes bab 8 ayat 53, "Adakah kamu lebih besar daripada bapa kami Abraham yang sudah mati? Kamu sangka kamu ini siapa?" Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang ku katakan ini benar. Sebelum Abraham dilahirkan, aku sudah ada." Setelah itu, mereka memungut batu untuk merejam Yesus. Dalam petikan ini, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Aku yang mengutus Musa. Orang Yahudi memahami hal ini dan ingin merejam Yesus dengan batu. Yesus mengaku sebagai anak manusia dalam Daniel bab 7 ayat 13. "Tampaklah seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan langit. Lalu dikurniakan kepadanya kekuasaan, kemuliaan dan kedaulatan sehingga semua orang daripada segala suku, bangsa dan bahasa beribadat kepadanya." Dalam Markus bab 14 ayat 61 hingga 64 juga mengatakan, iman besar itu bertanya lagi kepadanya, "Adakah kamu Kristus, anak Allah yang termulia?" Yesus menjawab, "Ya, akulah Dia. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dalam awan di langit." Iman besar itu lalu mengonyak-ngonyakkan pakaiannya sambil berkata, "Adakah kita perlukan saksi lagi?" Lalu mereka semua menjatuhkan hukum ke atasnya bahawa dia patut dibunuh. Perhatikan bahawa anak manusia di dalam Daniel bab 7 adalah bersifat ilahi. Dikurniakan kepadanya kekuasaan, kemuliaan dan kedaulatan sehingga semua orang beribadat kepadanya. Di sini Yesus menyamakan dirinya sebagai anak manusia yang akan datang dengan awan-awan langit dalam Daniel bab 7 yang bersifat ilahi. Iman besar memahami ini sebagai Yesus mengaku sebagai Allah dan mereka mahu membunuh Yesus kerana hal itu. Selain itu, Yesus mempunyai keupayaan sama seperti Bapa. Ini dapat dibaca dalam Yohanes bab 10 ayat ke-27. "Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku memberi mereka hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa. Tiada siapa dapat merampas mereka daripada tanganku. Bapa-Ku yang mengurniakan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tiada siapa dapat merampas mereka daripada Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Selepas itu, orang Yahudi yang hadir pun memungut batu sekali lagi untuk merejam Yesus. "Kami hendak merejam kamu bukan kerana perbuatanmu yang baik, tetapi kerana kamu mengkufuri Allah. Kamu hanyalah seorang manusia, tetapi kamu menganggap dirimu Allah." Yesus berkata, Dia memberi hidup yang kekal dan tiada siapa yang dapat merampas mereka dari tangannya. Bermakna Dia Maha Kuasa. Sama seperti Bapa lebih besar daripada semua dan tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tangan Bapa kerana Bapa adalah Maha Kuasa. Dia selanjutnya menyamakan dirinya dengan Bapa dengan berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Orang Yahudi ingin merejam Yesus kerana mereka memahami Dia mengaku sebagai Allah. Seterusnya, ada lagi contoh Yesus membandingkan dirinya dengan Allah dalam Perjanjian Lama.
Merujuk kepada jadual yang dipaparkan, di sebelah kiri terdapat penerangan tentang Allah dalam Perjanjian Lama. Di sebelah kanan, Yesus menggunakan huraian yang sama pada dirinya. Oleh itu, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Sebagai contoh, Yesus mendakwa dirinya sebagai gembala dan cahaya. Gelaran-gelaran yang diberikan kepada Allah dalam Mazmur. Baiklah, ada juga kenyataan Yesus yang lain yang merujuk bahawa dia adalah Allah, iaitu memanglah kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahawa akulah dia yang kukatakan. Kedua, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ketiga, akulah roti hidup. Keempat, akulah kebangkitan dan hidup. Kelima, Bapa, muliakanlah aku sekarang dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ini diwujudkan. Manakala di Yesaya bab 42 ayat 8, Allah berkata, aku tidak akan menyerahkan kemuliaanku kepada yang lain. Apa pula misi Yesus untuk dia datang ke dunia ini? Yang pertama, dia datang untuk membawa penyelamatan, mendamaikan manusia dengan Allah. Yang kedua, dia adalah perantara antara Allah dan manusia. Yang ketiga, dia mati untuk dosa kita. Yang keempat, dia dikuburkan tetapi dia dibangkitkan pada hari ketiga lalu mengalahkan maut. Yang kelima, dia telah naik ke syurga dan duduk di sebelah kanan Bapanya. Akibatnya, kita mendapat penyelamatan melalui pertobatan dan iman kita kepada Yesus dan bukan melalui perbuatan atau ketaatan kepada hukum. Kita sebagai orang percaya ini, kita haruslah percaya atas kedatangannya yang kedua kali. Yesus akan kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sebagai kesimpulan, mengapa kita mengasihi Yesus? Kerana dia ialah Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita, dan dia memberi kita hak untuk menjadi anak-anak Allah. Saya berharap dari bahagian ini, kamu sudah pasti dan yakin bahawa Yesus adalah Allah. Orang Muslim mengatakan bahawa mereka mengasihi Yesus kerana Yesus adalah seorang Nabi, bukan Allah. Ajarannya baik, dia melakukan mukjizat, tetapi bukan kerana Yesus adalah penyelamat mereka. Ini tidak sama. Baiklah semua, ini sahaja sesi 2 kita. Saya berharap kamu semua faham dan dapat menimba ilmu dari sesi kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di sesi seterusnya. Tuhan memberkati. Okey semua, kita ambil masa untuk berehat sebentar dan pada masa yang sama, mari kita semua buat kuis sedikit, okey kah? Mari kita lihat soalan tinjauan dan aplikasi yang kedua. Soalan pertama, beri satu kenyataan Yesus yang menunjukkan bahawa dia adalah Allah dan mengapa begitu. Soalan kedua, beri satu rujukan yang menunjukkan bahawa Yesus itu Allah. Soalan ketiga, mengapa kita mengasihi Yesus?